Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Tauhid kan? Baca doa lah. Aidil, tak dengar suara pun. Allahumma aftah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazai. Ustaz baca ke? Nafsika ya rahman rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa fatih alayhi wa ala alihi wa sallallahu nasiril haqqi haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Okey semua, macam mana kita tahu kita punya pembelajaran fiqh tauhid kita dah tajuk terakhir itu kan. Jadinya kita akan ulang untuk sesi ulang kaji kita punya mata pelajaran tauhid kita. Jadinya semua buka balik muka surat 1 buku tauhid. Surat 1 buku tauhid. Buka balik muka surat 1. Kita akan ulang sikitlah. Ada yang selalu ada yang dah faham, ada yang lagi ada masa lagi tak faham. Jadi kita akan ulang. Tak ada masalah benda tu. Muka surat 1. Assalamualaikum. Tengok apakah kandungan lah. Tengok Fihris dah. Ni punya Fihris ataupun dia punya isi kandungan lah. Ni surat kosong. Kan satu sebelah dia kan. Tengok ni. Muka surat ni. Kalau jadi hijau bagi tahu tau. Okey, pelajaran pertama kita apa? Sifat wajib apa? Kita akan belajar macam dululah kita akan belajar apa? Sifat wajib yang pertama. Lepas tu sifat wajib bagi Allah lah ni. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah dan harus bagi Allah. Sifat Allah ada 3, wajib, mustahil dan harus. Lepas tu yang kedua, unit yang penting sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Apa yang sifat wajib? Apa yang sifat mustahil bagi Allah? Dalam ni semua ada. Kaunuhu ni sampai muka surat 18 ni. Ni sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Lepas kita dah belajar sifat wajib dan mustahil, kita akan belajar sifat harus pula bagi Allah. Dah wajib belajar dah. Mustahil belajar dah. Jadinya sifat harus. Boleh ada dan boleh tak boleh ada. Sifat yang harus ada pada Allah. Sifat harus bagi Allah. Sifat harus yang ada pada Allah. Jadi kita akan belajarlah. Banyaklah. Allah boleh menjadikan dan Allah tidak menjadikan. Itu antara punya contoh dia lah. Sifat harus. Contoh sifat harus bagi Allah apa? Allah boleh menjadikan sesuatu dan Allah tidak menjadikan sesuatu. Allah boleh mengadakan dan Allah tidak boleh mengadakan. Allah boleh tidak mengadakan sesuatu. Maksud kata tidak mengadakan tu bukan Allah tak mampu. Allah boleh tidak mengadakan dia. Allah boleh adakan kita dan Allah boleh mengadakan manusia dan Allah boleh tidak meniadakan manusia. Yang tu kata boleh ada dan boleh tiada, boleh meniadakan. Yang tu adalah maksud dia. Bukan maksud kata Allah tak mampu meniadakan. Tak, Allah mampu. Tu antara punya sifat harus bagi dia. Allah mampu mengadakan dan Allah mampu tidak untuk tiada mengadakan. Yang tu adalah contoh sifat harus. Okey. Buka muka surat 1. Kita akan ulanglah mata pelajaran tauhid kita ni. Muka surat 1. Kita akan belajar apa? Sifat wajib ni. Sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Kita akan lebih mendalami ataupun lebih teliti lah. Apakah yang masukkan sifat wajib, apakah sifat yang dikatakan sifat mustahil bagi Allah. Muka surat 2. Okey. Ni Ustaz tahu. Ramai yang dah lupa dah. Ni contoh dia. Sifat wajib. Ingat. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Kan? Darjah 3 kamu dah belajar kan? Sifat apa tu? Qudrah. Yang ni kaunuhu ni keadaan ni. Kita panggil sifat maknawiyah. Kan? Apa kita dah belajar Allah qidam baqa sampai habis. Yang ni adalah sambungan daripada tahun 3 dulu. Kita masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ini dia sifat. Ini dimakan sebagai sifat maknawiyah. Okey, tak apa. Ni. Jadinya sambungan dia kaunuhu sifat wajib. Tengok apakah yang
apakah sifat wajib bagi Allah dan apakah sifat mustahil bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah, kaunuhu ta'ala qadiran. Maksud dia, keadaan Allah Ta'ala itu, kalau yang terlepas kita belajar sifat qudrah. Qudrah maksud dia Allah tu apa? Berkuasa lah kan. Kita kata Allah tu maha kuasa. Allah tu berkuasa. Jadinya, yang sifat yang seterusnya adalah nama dia kaunuhu ta'ala qadiran. Keadaan Allah Ta'ala itu sentiasa berkuasa. Maksud dia dari qadim, dari Allah berkuasa sejak dahulu, sejak sedia ada. Maksud dia sejak sedia ada lah. Maksud dia bukan sejak dari dulu. Kalau kita katakan sejak dari dulu, maksud dia sebelum sejak dari dulu tu Allah tak kuasa, tak. Sentiasa Allah itu bersedia ataupun berkuasa. Yang dimaksudkan dengan qadiran, atau kita maksud dengan qadim ni. Qadim tu maksud dia Allah tu kuasa sentiasa ataupun sedia dengan sentiasa sedia ataupun sentiasa berkuasa. Tak ada waktu yang dia tak berkuasa. Maksud dia kalau kita katakan Allah berkuasa sejak dari dulu lagi, tu mungkin salah. Sebab apa? Kiranya sejak dari dulu, sejak dari dulu tu mungkin orang boleh kata Allah tak berkuasa. Tak boleh macam tu. Jadinya kita nak kata keadaan Allah itu sedia ataupun sentiasa berkuasa. Yang tu adalah dimasukkan dengan kaunuhu ta'ala qadiran. Dia ada 7 ayat apa kita akan masuk dia punya maksud dia. Lepas tu kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala hayyan, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Yang ini adalah sifat yang belah kanan ni adalah sifat wajib bagi Allah. Tengok. Kita akan masuk tajuk, kita akan belajar sifat wajib dan juga kita akan belajar tajuk sifat mustahil secara sekaligus. Kita tengok muka surat 3 pula. Tengok muka surat 3 ni. Sifat wajib kita akan belajar sifat kaunuhu ta'ala qadiran. Kaunuhu ta'ala qadiran. Ataupun lawannya. Ni kaunuhu ta'ala qadiran ni sifat wajib bagi Allah. Lawan wajib ni ataupun sifat lawannya apa? Lawan kaunuhu qadiran ni kaunuhu ta'ala ajizan. Maksud dia keadaan Allah Ta'ala itu yang lemah. Jadinya mustahil lah Allah tu lemah. Betul tak? Kerana Allah itu bersifat dengan ataupun keadaan Allah itu bersifat dengan berkuasa. Kita tengok apakah ini dimasukkan dengan kaunuhu ta'ala qadiran. Maksud dia apa? Sifat wajib bagi Allah. Kaunuhu ta'ala qadiran ni adalah sifat wajib bagi Allah. Yang maksud dia apa? Kaunuhu ta'ala qadiran. Artinya ataupun maksudnya ataupun maknanya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Keadaan ni maksud keadaan Allah tu dah. Allah Ta'ala tu yang berkuasa. Ataupun kita katakan keadaan Allah Ta'ala tu yang berkuasa lah. Maksud kata sentiasa berkuasa. Dari dulu, sedia. Maksud dia sedia. Sedia ataupun sentiasa berkuasa keadaan Allah Ta'ala tu. Yang tu adalah yang masukkan dengan kaunuhu ta'ala qadiran. Qadiran, ingat, qadiran maksudnya berkuasa. Keadaan Allah Ta'ala itu yang berkuasa. Firman Allah Ta'ala ini dalil menunjukkan bahawa dalil mengatakan bahawa Allah itu kaunuhu ta'ala qadiran, ataupun menunjukkan keadaan Allah Ta'ala itu sentiasa berkuasa. Pertama apa? Wa qalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakin aktsaruhum la ya'lamun. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakin aktsaruhum la ya'lamun. Wa qalu laula, maksud dia apa? Dan mereka golongan kafir musyrik berkata, alangkah eloknya kalau diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya. Katakanlah
Katakanlah wahai Muhammad ni, qul. Ini ni. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah berkuasa. Qul ni, qul innallaha qadirun, maksudnya sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan mukjizat. Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Maksud dia, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan mukjizat, akan tetapi walakinna ni, kebaikan mereka tidak mengetahui balasan yang akan menimpa mereka kalau mereka enggan beriman kepada Allah lah, beriman kepada Allah lah ni. Yang tu adalah dimasukkan contoh ataupun dalil mengatakan keadaan Allah itu kaunuhu ta'ala qadirun, ataupun keadaan Allah Ta'ala itu sentiasa, keadaan Allah Ta'ala itu apa? Yang berkuasa. Okey, seterusnya kita tengok yang ini adalah sifat wajib bagi Allah. Jadinya wajib bagi Allah, sifat yang ada, sifat yang wajib bagi Allah apa? Kaunuhu ta'ala qadiran. Kita tengok lawan ataupun mustahil, kita tengok lawan sifat qadiran ni apa? Ataupun mustahil, sifat mustahil yang ada pada Allah. Maksud kata sifat mustahil, benda yang tak boleh ada pada Allah. Benda yang tak mungkin ada pada Allah. Itu dia kata mustahil. Mustahil ni apa? Benda yang tak mungkin ada pada sesuatu. Contoh, kita manusia. Manusia ni mustahil bagi kita boleh terbang. Betul tak? Mustahil benda tu. Mustahil lah. Ni masuk kata boleh terbang ni tak guna alat lah. Mustahil kita boleh terbang tanpa guna alat kan. Macam tu lah. Yang kata mustahil ni benda yang tak mungkin boleh buat. Tak mungkin ada. Tak mungkin ada. Okay, tengok sifat mustahil pun lawan bagi sifat kaunuhu ta'ala qadiran ialah sifat mustahil bagi Allah. Sifat maksudnya sifat yang tak mungkin, yang tak boleh ada, yang tak patut ada. Yang tak patut. Yang memang takkan ada pada Allah. Apa sifat mustahil yang memang takkan ada? Kaunuhu ta'ala ajizan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang lemah. Memang mustahil lah macam ni kan. Sebab apa? Dalil dia dah ada dah. Keadaan Allah Ta'ala, sifat wajib bagi Allah tu, kita katakan sifat wajib bagi Allah Ta'ala tu dah berkuasa kan. Maksudnya kan ada mustahil tak? Memang mustahil lah. Kalau dia macam ni tak, sifat dia macam duduk dan berdiri, boleh ke sekali? Tak boleh kan. Macam tu lah ni, benda yang kita panggil tahsilul hasil ni, benda yang ada terjadi tapi dihasilkan lagi, jadi tak mungkin. Jadi perkara fahuwa muhal, jadi perkara yang mustahil. Macam ni lah, Allah dah berkuasa, tiba-tiba keadaan Allah tu lemah, jadinya keadaan Allah yang lemah mustahil lah. Sebab apa? Bukti kata Allah berkuasa, kaunuhu ta'ala itu Allah dah berkuasa, tapi pada masa yang sama Allah Ta'ala lemah, jadinya mustahil lah. Macam tu je kamu faham. Keadaan jadinya sifat mustahil ataupun keadaan Allah yang lemah itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Tak mungkin ada, tak boleh ada pada Allah. Okey, tengok firman Allah Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kerana sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yang ini adalah dalil mengatakan ataupun dalil mengatakan mustahil bagi Allah itu bersifat dengan lemah. Sifat dengan lemah. Okey. Dan kamera. Okey, seterusnya kita tengok muka surat apa tu? Muka surat 4. Muka surat 4. Tengok Allah ni, tengok sini. Allah amat berkuasa untuk melakukan sesuatu mengikut kehendak. Apa yang dikatakan Allah Maha berkuasa? Apakah kita cuba baca. Allah amat berkuasa untuk melakukan sesuatu mengikut kehendak dan tidak memerlukan sebarang bantuan. Yang ini adalah bukti, ataupun yang ini kita katakan bukti, mengatakan Allah itu kaunuhu ta'ala qadiran, ataupun keadaan Allah Ta'ala itu bersifat dengan yang keadaan Allah Ta'ala itu yang berkuasa, sentiasa berkuasa sejak qadim lagi.
Okey, yang seterusnya. Tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalang apa yang dilakukan oleh Allah. Maksudnya tak ada siapa yang boleh menghalang. Sebab apa? Allah itu maha berkuasa. Allah itu yang menciptakan kita. Jadi Allah itu yang kita panggil ijat dan maklum kita. Allah tu yang menjadikan dan meniadakan kita. Jadi Allah itu berkuasa. Siapa-siapa pun tak boleh menghalang apa yang dilakukan oleh Allah. Tak kisahlah siapa-siapa pun. Jadi ni sebab Allah tu kita katakan berkuasa. Allah itu adalah Tuhan segala makhluk dan Tuhan segala apa yang ada di dunia ini. Jadi mestilah berkuasa kan. Jadinya tak ada siapa-siapa pun yang boleh menghalang kekuasaan Allah. Jika Allah berkeadaan lemah, sudah tentu alam ini tidak wujud. Sebab apa? Betul lah. Kalau Allah itu lemah, permisi. Kalau Allah itu lemah, kita macam ni. Kita cuba fikir secara akal. Kalau Allah itu lemah, kan? Macam mana Allah nak mendirikan kita? Betul tak? Kan? Jadinya kita kena berfikir. Kalau Allah itu lemah, contoh Ustaz bagi ada. Kita contoh kita pengen dalil akli, dalil akal kita. Kalau kita ni digalakkan untuk berfikir akan sesuatu kejadian kan. Contoh kita cuba fikir Sekejap. Mana qudrah. Mana qudrah tu? Ini dalil hayah. Qudrah takluk dia ijab. Wow, payah. Okey, macam ni lah. Cuba fikir. Kalau jika keadaan Allah itu lemah, maksudnya kalau Allah Ta'ala itu lemah kan, tentulah apa? Tiada yang menjadikan alam ini. Sebab apa? Dah Allah lemah. Betul? Jadinya lemah ia. Kalau Allah Ta'ala lemah kan, maka maka tentulah tak dapat mengadakan alam ini. Betul? Kalau alam ini tak dapat mengadakan alam ini kan, jadinya tentulah mustahil. Sebab apa? Tentulah mustahil sebab apa? Alam ni dah ada kan, jadi benda itu mustahil. Sebab kita ingin bukti musyahadah kita dengan apa? Dengan mata kepala kita. Kita dah tengok alam ni dah ada. Jadi mustahil lah keadaan Allah itu lemah. Yang tu yang dimasukkan dengan kita cuba fikir dalil menggunakan akli. Kalau Allah, tentulah mustahil. Sebab apa? Kalau alam ini tak ada, tentulah mustahil. Iaitu dengan apa? Dengan kita punya mata kepala kita dah tengok alam ni ada, kita sendiri ada. Jadinya tentulah mustahil. Lepas tu, bukti dari adanya alam ini apa? Tentulah ada yang mengadakan dia. Betul? Bukti daripada alam ini ada, tentulah ada yang mengadakan dia. Lepas tu, nyata daripada ada yang mengadakan dia, betul? Tentulah yang mengada itu berkuasa ataupun kuasa. Berkuasa lah. Tentulah orang yang mengadakan alam ini berkuasa. Betul? Nyata daripada ada yang mengadakan dia, tentulah yang mengadakan itu berkuasa. Betul? Nyata daripada tak lemah pencipta itu, tentulah tak berbilang. Tentulah tak berbilang. Jadinya faham macam tu je. Tentulah sebab apa? Kalau Allah kita katakan Allah lemah, keadaan Allah, kalau alam ini tak ada, kalau Allah itu lemah kan, ataupun kita kalau Allah Ta'ala itu lemah, maka tentulah tak ada yang, tentulah lemah ia. Betul? Kalau Allah Ta'ala itu lemah, ia tentulah tak dapat mengadakan alam ini. Betul?
Kalau Allah Taala tak dapat mengadakan alam ini, maka alam ini tak ada, sebab Allah Taala tu berkeadaan lemah kan, betul? Jadi kalau alam ini tak ada, okey, sampai situ dah. Kalau alam ini tak ada, tentulah mustahil. Sebab apa mustahil? Kerana dengan musyahadah kita dah tahu kita ni dalam alam, kita sendiri ni ada alam, jadinya mustahil lah benda tu. Jadinya berdasarkan dengan punya akliah kita dapat tahu bahawa keadaan Allah Taala itu yang berkuasa. Mana? Ya saya. Saya pergi tandas. Bawa handset pergi tandas. Boleh? Pergi. Okey. Seterusnya, kekuasaan dan kehebatan Allah tidak ada sesiapa pun yang boleh menandinginya. Memang tak ada siapa lah nak menandingi dia, kan? Sebab Allah tu berkuasa. Masuk kata Allah bukan kuasa macam bukan keluar power macam kita tengok dalam komik ke, dalam kartun ke, bukan macam tu lah. Allah tu berkuasa apa? Untuk menjadikan dan meniadakan. Itu kita panggil dalam bidang takluk kan. Allah tu berkuasa untuk menjadikan atau tidak menjadikan. Kita panggil ajab wa adam. Itu adalah dia punya kekuasaan Allah. Lepas apa lagi? Setiap yang berlaku di dunia ini adalah dengan sebab kekuasaan Allah. Semua yang jadi ini adalah sebabkan kekuasaan Allah. Kita panggil qada. Qada ni apa? Qada ni apa? Qada dalam kita pernah dengar kan? Qada dan qadar. Betul tak? Kita pernah dengar kan? Kita pernah dengar tak? Qada dan qadar. Pernah dengar kan? Qada ni adalah apa? Qada ni ni lebih kepada masuk muridan atau kaunuhu ta'ala muridan. Tapi tak usah beritahu lah. Kehendak Allah ni apa? Qada ni adalah kehendak Allah pada azali lagi. Maksudnya sejak dari sebelum kita lahir lagi dah ada tahu dah ni adalah ketentuan kita macam mana. Kita hari ni kita nak belok ke kanan. Jadi Allah dah tetapkan kita. Betul. Ini adalah kita punya qada. Kalau kita kata qada dan qadar pula terjadi, qadar ni kita panggil bila terjadinya keadaan itu. Contoh, kita nak jatuh, kita bawa basikal. Okey, Allah dah tetapkan hari ini kita bawa basikal. Betul. Allah dah tetapkan pukul 1 hari ini kita jatuh basikal. Atau pukul 1 hari ini kita jatuh, contohlah. Allah dah tetapkan keadaan hari ini kita jatuh basikal ataupun hujan. Allah tetapkan pukul 1 tengah hari lagi hujan. Makanya tu qada tu Allah dah berkehendak untuk kehendak Allah pada azal lagi. Lepas tu kalau kata qadar, Allah dah kehendaknya sejak dari dulu lagi, sebelum kita lahir, sebelum Nabi Adam ada lagi. Itu kita panggilkan sejak azali lagi. Jadinya qada tu Allah mengkehendaki pada hari ini 26 6 September ni 2021 pada pukul 1 tengah hari akan hujan. Allah dah tetapkan dari dulu lagi. Sejak azali lagi kan. Lepas tu hari ini pukul 6 September pukul 1 tengah hari hujan. Yang tu adalah dinamakan qadar. Qadar tu kehendak Allah yang ditetapkan sejak azali. Qadar tu adalah perkara yang ditimbulkan. Perkara yang ditimbulkan contoh kat sini apa? Hujan tu lah. Hujan tu jatuh pukul 1 tengah hari. Macam tu, yang tu dah kita namakan sebagai qadar. Perkara yang ditimbulkan tu. Itu adalah qadar. Tapi qada dan qadar ni lebih tertumpu kepada sifat kaunuhu ta'ala muridan. Berkehendak, muridan. Apa? Setiap yang berlaku di dunia ini adalah dengan sebab kekuasaan Allah. Setiap yang berlaku di dunia ini adalah dengan sebab kekuasaan Allah. Sesuatu itu boleh berlaku atau tidak hanya dengan ketentuan Allah. Sesuatu itu boleh berlaku atau tidak hanya dengan ketentuan Allah. Sesuatu itu boleh berlaku atau tidak hanya dengan masuk kat sini apa? Sesuatu itu boleh berlaku atau tidak berlaku hanya dengan, masuk kata ni, mesti dengan ketentuan Allah. Hanya kat sini baru kita faham. Ustaz baca 3 kali baru faham. Sesuatu itu boleh berlaku, benda itu boleh jadi atau tak boleh jadi. Mesti itu kerana dengan ketentuan Allah, hanya dengan ketentuan Allah. Contoh, hujan pukul 1 tadi, Allah boleh menjadikan hujan dan Allah tidak boleh menjadikan dia hujan. Itu kata boleh menjadikan atau tidak boleh menjadikan. Itu kata ijab wa adam tu.
Allah boleh menjadikan dan Allah tidak menjadikan. Bukan kata Allah tak mampu. Allah mampu sebab tu Allah tidak menjadikan dia. Maksud kita macam tu. Bukan kata Allah boleh menjadikan dia. Kalau Allah tak ada kuasa untuk tidak menjadikan. Tak. Allah pun berkuasa untuk tidak menjadikan. Okay, yang terakhir. Orang Islam wajib meyakini kekuasaan Allah. Kita wajiblah meyakini setiap apa yang berlaku, setiap sifat Allah ni lah. Setiap wajib meyakini kekuasaan Allah. Setiap perkara lah kekuasaan Allah. Kita wajib mengetahui ataupun meyakini. Maksud meyakini, kalau kita nak yakin sini, kita kena, salah satu dengan cara apa? Kita kena banyak berfikir atas tentang kejadian Allah. Atau satu lagi yang paling penting apa? Kita kena belajar macam sekarang lah. Kita kena belajarlah sifat-sifat Allah tu. Bukan sekadar belajar, kita kena memahami apakah yang masuk dengan sifat-sifat Allah, sifat wajib Allah tu apa, sifat mustahil Allah tu apa, sifat harus bagi Allah itu apa. Kita kena belajar, kita kena faham lebih mendalam. Baru kita tahu kalau kita faham dengan sifat Allah ni, kita bila mana kita sebut la ilaha illallah tu, maka kita dah tahu hati kita ni tak akan berbolak-balik dah, sebab kita dah tahu tentang ataupun sifat-sifat Allah dengan lebih mendalam. Betul tak? Kalau kita nak kenal sesuatu, kita kena apa? Misalnya kita nak kenal sesuatu, mestilah kita kena tahu dulu apa itu kan. Kita kena tahu apa yang kita nak kenal tu. Jadi kalau kita nak kenal pencipta kita, maka kita kenalah belajar mengenali ataupun memahami ataupun memahami sifat-sifat Allah. Rakyat wajib ta'amal dan apa ni. Jadinya minggu depan kita belajar tajuk yang seterusnya. Kaunuhu ta'ala muridan ni. Jadi sebab hari ni kita cuba dengar lagu lah. Bagi kamu ingat sikit. Sekejap. Okay. Kalau tak dengar bunyi, bagi tahu tau. Stop here. Oh, I see. Okay. Kejap. Kita dengar nasyid ciptaan apa tu, sifat-sifat Allah. Nasyid. Dengar tak? Dengar tak tadi? Dengar tak? Dengar. Allahu Allahu Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Hayya nadhkur sifat Allah Hayya na'rif wahdaniyatah هيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته الله وجود قدم بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما. Ni kita belajar ni apa? Kaunuhu ni. كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله وجود قدم بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما هيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته هيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته الله وجود
قيدا بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله وجود قيدا بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله الله. Jadi ya, yang tu adalah lepas ni Ustaz, lepas habis kelas je Ustaz akan cuba buka lah lagu-lagu ni untuk kita boleh kita hafal juga lah, betul tak? Ramai lagi yang tak ingat tentang sifat-sifat Allah yang 20 tu. Okey, semua baca doa. Ada berapa orang hari ni? Kejap. Nah, ya. Habis belajar ada 10. Okey, auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka Assalamualaikum. Waalaikumsalam.